Khas oleh Old Town White Coffee. Segarkan pagi anda dengan secawan kopi. #Kopi dulu, makan dulu. Senyum segar di pagi hari. Segala sentosa. Segalanya sentosa di Apa Khabar Malaysia. Assalamualaikum, selamat pagi. Bertemankan saya Cedi dan juga rakan setugas Izu Yusof. Apa khabar anda? Ada baik ke? Izu macam mana? Sihat? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Yelah, memandangkan sekarang orang kata cuaca tak begitu menentu. Kejap panas, kejap hujan dan memudahkan kita untuk terdedah dengan penyakit. Dan kita senang dapat sakit lah sebenarnya. Yelah, kalau panas tentunya badan kita akan kurang air dan mengakibatkan tekak pun akan jadi kering dan mengundang kita kepada batuk. Begitu juga dengan hujan. Kalau kita mudah terdedah dengan hujan, kita akan mudah sesama dan membawa kepada demam. Jadi di saat-saat kecemasan ini, pastikan anda sentiasa bersiap siaga dan sentiasa ready lah ataupun prepare dengan keperluan ubat-ubatan yang secukupnya. Cik, menyebut berkaitan dengan sakit ni. Saya rasa ramai rakyat Malaysia sakit hati semalam apabila melihat perlawanan bola sepak antara Malaysia menentang Vietnam, di mana pertama sekali bukan kita 3-0 itu yang menjadi satu sebutan, tapi disebabkan situasi yang menyebabkan Azam Azmi dilayangkan kad merah. Itu merupakan satu kontroversi yang harus dijawab oleh pengadil, iaitu Regine Soto. Susulan daripada kejadian yang berlaku, sudah pastinya kalau tengok dekat Twitter, ramai rakyat Malaysia dah kecam, dah mula panas lah ni. Panas dengan hati. apa yang berlaku. Bukan 3-0, tapi layangan kad merah tu yang menjadi satu amarah kepada rakyat Malaysia susulan apa yang berlaku di stadium menentang Vietnam pada semalam. Itulah, tapi cakap panjang pun tak guna, bola tu bulat kan, sebarang kemungkinan pun boleh terjadi. Nampak tak, perempuan play safe. Okey, apapun di Apa Khabar Malaysia, banyak perkongsian yang akan kami kongsi sama dengan anda. Antaranya tajuk yang seperti yang saya katakan tadi, di saat-saat kecemasan, itu yang sebenarnya akan kami kongsikan bersama berkaitan dengan kesesakan di Jabatan Kecemasan Hospital. Apakah solusinya? Betul, bila kita sakit di saat-saat kecemasan, kadang-kadang tak semestinya kita akan dapat rawatan terus. Okey, dan antara lainnya kita akan berkongsi tentang pengalaman seorang usahawan jatuh bangun beliau membina sebuah empire. Tapi semua itu sekejap lagi. Antara lainnya yang akan kami kongsikan bersama, apa yang lebih menarik adalah menerusi portal bernama.com. Jom satu-satu kita kupas. Antaranya adalah APMM Labuan seimbangkan penguatkuasaan pemulihan ekonomi, di mana Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM Labuan akan memainkan peranan aktif sebagai agensi penguatkuasaan bagi mengimbangi tugasnya serta kesejahteraan ekonomi di Pulau Bebas Cukai itu. Dan kata pengarahnya, Kapten Nudin Jusof berkata agensi itu akan terus menguatkuasakan undang-undang berkaitan dengan maritim demi kepentingan keselamatan dan kedaulatan negara. Apapun ulas panjang pun tak guna. Saya percaya ini adalah satu tugas yang amat sukar dan kompleks untuk pasukan ini. Mengimbangi kesejahteraan ekonomi dan juga penguatkuasaan adalah satu cabaran utama, dan kita tabik juga respect lah pasukan maritim ini dalam orang kata bersiap sedia mengawal, menjaga keselamatan di kawasan perairan negara. Betul. Beralih kepada perkembangan ekonomi, di mana MIDF Research memaklumkan pada semalam, iaitu pelabur asing merekodkan aliran masuk bersih bernilai 51.2 juta ringgit pada minggu lepas, berbeza dengan apa yang direkodkan sejak 5 minggu lepas di Bursa Malaysia. Dan MIDF Research terus memaklumkan di mana pelabur asing membeli belian saham berharga rendah selepas kemungkinan berlakunya perubahan landscape politik tempatan dan beberapa pertukaran aktiviti. Jadi saya rasa kepada mereka yang cakna dengan perkembangan ekonomi cukup maklum
bila berlakunya pertukaran kerajaan, pertukaran politik di negara kita, stabilnya sesebuah politik di sesebuah negara akan menyebabkan impaknya terasa juga kepada ekonomi, kepada pelaburan asing, kepada saham dan sebagainya. Juga kepada nilai mata wang Malaysia turut meningkat sedikit berbanding sebelum ini. 3 sektor utama yang dikongsikan dengan aliran masuk bersih ialah produk dan perkhidmatan pengguna dengan sebanyak 63.9 juta, perkhidmatan kewangan 50.9 juta dan juga utility 19.1 juta. Bagi 3 sektor utama aliran keluar bersih, asing bersih ialah perdagangan iaitu 33.6 juta, produk dan perkhidmatan perindustrian 32.3 juta dan yang terakhir iaitu penjagaan kesihatan 20.1 juta ringgit Malaysia. Jadi itu sudah pastinya satu berita yang cukup baik kepada perkembangan ekonomi negara dalam menghadapi resesi ekonomi yang akan melanda pada 2023. Ya, cakap pasal nama ni jangan pening sangat pagi ni. Kalau nak dapatkan info lanjut, anda boleh sahaja terus ke portal kami di bernama.com dan banyak juga menerusi dari bilik berita. Tapi sebelum tu kita nak cerita pasal cuaca dulu. Cuaca paling penting. Kita nak tengok ramalan cuaca pada hari ini bagaimana. Kita saksikan dahulu. Assalamualaikum dan salam hormat, bersama saya Nurul Nadia Muhammad Kamaruzaman dari Bilik Berita. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi yakin perjanjian persefahaman kerjasama antara gabungan parti politik dalam kerajaan perpaduan baru-baru ini mampu bertahan untuk tempoh jangka panjang. Presiden UMNO dan Pengerusi Barisan Nasional BN itu berkata pihaknya setuju dengan perjanjian tersebut kerana ia memiliki elemen mempertahan agama Islam, hak keistimewaan orang Melayu, bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan kedaulatan Raja-Raja Melayu. Beliau berkata ketika rundingan dilakukan dengan Pakatan Harapan PH, elemen itu menjadi tajuk utama BN yang ingin memastikan perkara berkenaan tidak boleh dipertikai, malah harus dipatuhi. Apabila MOU itu ditandatangani oleh pelbagai pihak, perkara itu juga tidak pernah dikompromikan, malah dijadikan sebagai salah satu asas utama kepada perjanjian itu, bukan saja untuk waktu ini tetapi untuk jangka panjang. Datuk Seri Ahmad Zahid berkata demikian dalam program wawancara khas Jawab Saya Tanya bertajuk Rekonsiliasi Politik, Apa Untung pada Negara yang bersiaran secara langsung di laman Facebook dan YouTube terbitan NR Channel TV malam tadi. Pada 16 Disember lepas, 5 gabungan politik utama iaitu PH, BN, Gabungan Parti Sarawak GPS, Gabungan Rakyat Sabah GRS dan Parti Warisan menandatangani perjanjian persefahaman kerjasama di Putrajaya bagi membentuk kerajaan perpaduan. Isu buli terhadap doktor pelatih di negara ini perlu ditangani segera bagi mengelakkan lebih ramai graduan perubatan berhijrah berkhidmat di luar negara. Bagi memendung perkara itu, Presiden Persatuan Perubatan Malaysia MMA, Dr. Murugan Raj Rajaturai mencadangkan pelatih melaporkannya kepada Kementerian Kesihatan Malaysia atau MMA. Beliau berkata sudah masanya juga KKM lebih telus ketika membuat penilaian terhadap mereka yang sedang menjalani latihan amali. Saya sudah pergi ke 3-4 universiti dan beritahu mereka dan beritahu kalau ada bullying, dia kena first differentiate between bullying dan teaching. Kalau ada bullying, inilah cara dia untuk you complain. So saya harap MMA dan KKM boleh main peranan yang penting dalam berhentikan isu bullying lah. Isu bullying mungkin salah satu sebab besar untuk penghijrahan doktor kita. Menurut Dr. Murugan Raj, KKM juga perlu lebih telus terutama dalam memberi penilaian kepada doktor yang bertaraf lantikan kontrak kepada tetap.
Beliau yang dijadualkan bertemu dengan Menteri Kesihatan Dr. Zaliha Mustafa minggu ini akan mengetengahkan isu buli, pengurusan kenaikan pangkat, kekurangan doktor di hospital dan kesesakan di kebanyakan jabatan kecemasan di hospital kerajaan. Ketika ini, kira-kira 18,000 doktor yang berada di hospital kerajaan bertaraf lantikan kontrak. Ketua Jurulatih Harimau Malaya Ki Panggun memohon maaf kepada semua peminat bola sepak tanah air atas kekalahan 0-3 kepada Vietnam pada aksi kumpulan B saingan Piala AFF 2022 malam tadi. Jurulatih berusia 53 tahun dari Korea Selatan itu meminta maaf kepada rakyat Malaysia kerana gagal meraih kemenangan dan menyifatkan Vietnam menampilkan aksi yang lebih mantap. Bagaimanapun, beliau mengakui skuad Harimau Malaya sudah cuba yang terbaik dan mengawal perlawanan pada babak pertama. Justeru Panggon bakal menyemak aksi mereka di Stadium Nasional Maidin untuk memperbaiki kekurangan sebelum pertembungan menentang Singapura 3 Januari nanti di Stadium Nasional Bukit Jalil. Jurulatih dari Korea Selatan itu menegaskan bola sepak adalah sukan yang mempunyai peraturan dan mana-mana pemain yang melakukan kesalahan akan dihukum. Makes no mistake. Untuk itu, sekian berita. Untuk berita lanjut lagi, saksikan buletin bernama 11 pagi nanti. Assalamualaikum dan salam hormat. Baik, bertemu kembali dalam Apa Khabar Malaysia. Masih lagi bersama saya Yusof dan juga Cik Lee. Macam yang Cik Lee katakan di awal tadi, menyebut berkaitan dengan kecemasan. Sudah pastinya ia memberi satu gambaran yang cukup besar suasana di hospital, terutamanya mereka yang mengalami kemalangan, kecederaan dan sebagainya yang akan dihantar ke ward kecemasan. Dan kita tahu ward kecemasan ni merupakan satu hotspot di sesebuah hospital yang mengerumuni orang ramai sebelum dimasukkan ke hospital untuk mendapatkan rawatan. Dan yang pastinya saya percaya semua mempunyai pengalaman dan akan mungkin ataupun setidaknya kalau tak ada pengalaman masuk di wad kecemasan mungkin membawa saudara mara ataupun rakan pergi ke wad kecemasan atau berada di situasi ataupun tempat itu. Dan yang pastinya kita tak pernah nampak kawasan wad kecemasan ataupun jabatan kecemasan ni lengang. Pastinya ramai dan satu tempat yang Izu katakan tadi jadi hotspot dan tempat tumpuan. Jadi kadang-kadang tertanya dalam diri kita juga, tak ada solusi lain ke macam mana untuk kita dapatkan ataupun gambarkan suasana itu tenang, tak ada kelang kabut. Tak mungkin berlaku. Tapi untuk itu kita berkesempatan pagi ini bersama dengan Profesor Dato' M Rasya Manikam, pakar perunding kanan perubatan kecemasan UMMC di Universiti Malaya. Terima kasih pagi ini kerana sudi meluangkan masa. Apa khabar, Dato'? Terima kasih, selamat pagi. Saya terpaksa pergi sebab ada kecemasan. Tak boleh ya? Saya percaya ada doktor lain ataupun pakar perubatan lain yang standby di waktu-waktu kecemasan. Pasti betul? ada, tapi itulah lumrah jabatan kecemasan itu. Tujuannya satu, kita nak merawat pesakit yang sepatutnya menerima rawatan pada waktu yang tepat. Jadi kadang-kadang kita terasa bila datang ke kecemasan, aku datang dulu, tapi orang yang datang ke belakang kita tu dirawat dulu. Mungkin kecemasan mereka itu lebih kritikal, pada tahap kritikal. Jadi kami terpaksa. Jadi kita tengah berbincang mengomong sekarang, tapi kalau ada apa-apa kecemasan, saya pasti akan tinggalkan dan berlari. Jadi itu yang sering berlaku. Kadang-kadang kita pergi ke jabatan kecemasan, kita sedang menunggu di kawasan zon tidak kritikal. Kita rasa macam nombor itu berjalan agak perlahan. Mengapa ya? Dia bukan kerana sengaja dilengahkan, bukan saja kerana ramai pesakit, akan tetapi mungkin pasukan perubatan yang sedang dalam bertugas itu sedang meneliti atau memberi rawatan kepada mereka-mereka yang harus dilihat secara tidak boleh dilengahkan masa. Kerana ada orang boleh meninggal dalam masa saat dan minit apabila perawatan yang sepatutnya diterima itu tidak diterima. Bagaimana klasifikasi kecemasan itu dibuat? Sebab kita tahu ada yang walk in, ada juga datang dengan ambulans. Sebab tu perkataan triage ini selalu diguna pakai. Dia kata to sort lah patient. Jadi datang-datang je kecemasan. Kalau datang-datang je ke ruang muka pintu depan ke kecemasan, katakan collapse, dah rebah.
tak ada cerita, terus akan ditolak ke zon merah kita, iaitu zon resuscitation, dan akan dirawat serta-merta. Sebelum, tak payah cerita apa, serta-merta akan dirawat. Tapi kadang-kadang kita jalan, kita tengah main futsal, and then kaki sikit-sikit, lepas tu rasa macam terseliur, rasa macam sakit, kita masuk jalan Jabatan Kecemasan, proses triage itu dilakukan untuk melihat adakah ini kritikal, separa kritikal ataupun tidak kritikal. Kemudian daripada itu diberikan nombor yang tertentu. Kadang-kadang juga berikan alternatif lain sekiranya ianya tidak begitu kritikal dan tidak kritikal, dan juga boleh dirawat mungkin di rawatan pakar ataupun rawatan outpatient department ataupun di alternatif lain, dan tidak dimasukkan ke dalam definisi Jabatan Kecemasan. Mereka-mereka ni boleh dirawat, tapi ada isu lah, itu kita boleh bincangkan kerana yang datang itu meminta bantuan. Kalau bantuan tak ada, baru dia datang. Kalau ikutkan hati, saudara-saudari tak nak pergi ke Jabatan Kecemasan, nak tunggu 4 jam 5 jam kan. Tapi mereka mungkin tiada pilihan lain. Contohnya pada waktu malam, di mana mungkin klinik kesihatan sudah tidak beroperasi lagi, mungkin klinik-klinik lain tidak beroperasi lagi, dan sedang mungkin mengalami kesakitan, walaupun tidak amat tapi sakit, dan masa itu nak juga dapatkan rawatan. Kemudian ia juga boleh menjejaskan perjalanan kerja besok. Jadi mungkin mereka terpaksa datang juga mendapatkan rawatan supaya mereka boleh bangun dan pergi ke kerja besok. Jadi kita tak boleh 100% salahkan orang yang datang, tapi kita kena melihat secara holistik lah di mana masalahnya overcrowding ni. Selalu orang cakap pasal overcrowding. Overcrowding ni dia kesesakan. Kesesakan ada kat mana-mana, macam cakap tadi. Ada di kedai makan, ada di MRT, ada di LRT, di mana-mana. Tapi yang masalahnya ni overcrowded, sesak penuh. Itu masalah yang menyebabkan perawatan itu ada beberapa implikasi-implikasi yang berlaku. Okey. Apapun kita kredit lah untuk Datuk juga. Mungkin boleh fikirkan untuk dapatkan satu lagi kerjaya sampingan sebagai pelakon ya. Baik, Datuk, saya mungkin tertanya-tanya di sini juga. Kadang-kadang kita tak boleh nak menjatuhkan hukum ataupun salah pada pengunjung ataupun pesakit itu sendiri. Kadang-kadang mereka tak ada pengetahuan tentang bila datang berkunjung ke ward kecemasan. Jadi sebenarnya siapa dan bagaimana sebenarnya keadaan ataupun sakit yang bagaimana yang boleh ataupun wajar duduk pergi terus ke ward kecemasan ini? Ya, dia macam ni masalahnya. Masalahnya kita tak boleh salahkan siapa-siapa. Dia nak datang kerana dapatkan rawatan. Tiada pilihan. Tapi kita kena menyebarkan tentang konsep di Jabatan Kecemasan itu. Iaitu macam saya sebutkan tadi, apabila seorang pesakit memerlukan rawatan kritikal atau separa kritikal, dia lebih memerlukan. Jadi konsep kita beratur itu tidak ada. Jadi konsep beratur itu mungkin berada di kawasan yang tidak kritikal. Tapi pada katakan ibu yang hamil datang sedang berdarah, contohnya, ataupun anak kecil yang datang sedang mengalami kesesakan nafas. Dia harus dilihat dahulu dibandingkan dengan seseorang yang datang dengan sakit lutut. Jadi adakah pesakit lutut ini tak sepatutnya datang ke kecemasan? Senang untuk orang cakap, ya jangan datang, jangan salah guna kecemasan ni. Dia bukan salah guna, mereka sakit, memang genuine secara pasti sakit, tapi kesakitan itu bukan tahap kritikal lah. Jadi kalau mereka memahami konsep, sekiranya saya pergi ke Jabatan Kecemasan dengan kesakitan yang tidak begitu, dengan taraf kritikal yang tidak parah ataupun separa kritikal, di mana evaluasi ini dijalankan oleh para perawat perubatan di muka Jabatan Kecemasan, di kaunter yang dipanggil kaunter triage. Mereka akan melihat secara detail dengan mengambil tanda-tanda dan cerita daripada si yang datang ini, melawat ini, dan melihat adakah ini dimasukkan ke zon kritikal, zon separa kritikal ataupun zon tidak kritikal. Apabila zon tidak kritikal, mereka ada juga diberi beberapa pilihan. Contohnya dalam zon kritikal juga ada yang demam 3 hari. Walaupun tidak kritikal dan separa kritikal, tapi demam 3 hari, mungkin muntah sekali 2, mungkin kita rasa denggi.
Ada juga yang datang kerana ibu jari terlanggar dengan meja. Jadi antara mereka ni siapa perlu diutamakan dahulu. Jadi ada juga kaedah-kaedah untuk kita mengutamakan mereka. Mungkin kita panggil walaupun tidak kritikal tapi kita fast lane-kan dia dahulu dibandingkan pada ni. Tapi orang yang tengah duduk tu mungkin itulah awal-awalnya ada tempat nombor tidak dapat dibedakan. Tapi sekarang kita ada beberapa inisiatif untuk membedakan nombor-nombor ini supaya orang tak terasa terpinggir ke, saya datang dulu, nombor saya tidak dipanggil, nombor lain pula dipanggil, dan menyenangkan juga proses perawatan ini. Jadi kalau kita betul-betul faham akan benda ini, tidaklah timbul masalah. Biasanya kebanyakan rintihan, keluhan ini datang daripada zon-zon yang tidak kritikal itu, kerana di situlah masa menunggunya lambat sedikit. Seperti saya cakap tadi, para perawatan, doktor, nursing dan segala-gala seorang akan terus berkerumuni tempat yang lebih kritikal apabila diperlukan. Kadang-kadang ada juga masalah kejadian bencana di mana kereta terbalik, ada 5 orang pesakit di bawah. Jadi kita kena gembling tenaga semua petugas perawatan, termasuklah doktor, nurses dan semua untuk pergi ke kawasan kritikal itu untuk memberi mereka rawatan. Kalau tidak, mungkin boleh menjejaskan kehidupan, menjejaskan nyawa mereka atau menjejaskan masalah-masalah lain yang membawa padah pada mereka. Jadi pada waktu itu mungkin tergendala lah dan menambah lagi lah jangka masa tunggu di jabatan di zon yang tidak kritikal itu. Jadi kalau kita dapat fahami konsep ini, mungkin keluhan atau rintihan itu mungkin dapat dikurangkan. Akan tetapi kita juga terpaksa secara keseluruhan kita kena melihat cara-cara untuk melicinkan perjalanan. Macam contohnya orang datang, kita ambil darah, keputusan darah itu ada waktu dia lengah sedikit. Kadang-kadang ada waktu hujung minggu klinik tiada, mungkin banyak kekangan di luar, tiada tempat nak mereka bertandang untuk masalah perubatan, ataupun mereka habis waktu bekerja, baru pulang, baru sedar ibu bapa mereka atau anak mereka tak sihat. Jadi nak bawa klinik kesihatan tak ada, ataupun alternatif lain tak ada. Dengan kos sara hidup sekarang ini, alternatif yang untuk ramai kita ni adalah jabatan kecemasan. Kerana di situlah tempat untuk kita tanpa bayaran yang besar boleh mendapatkan rawatan yang terbaik. Jadi walaupun secara definisinya kita kata ini bukan kritikal, boleh tunggu ni sampai besok. Tapi kalau saya ayah, anak saya tengah batuk, demam 2 hari dah, walaupun tidak kritikal, saya datang sini, pasukan perawat berkata, anak okey, dia tak kritikal, tak sekritikal orang yang jatuh dengan berluka, berdarah di dada ataupun susah nafas. Tapi kalau sebagai seorang ayah, saya dah tengok dia 2 hari malam ni, dia tidur memang tak selesa. Jadi memang saya tak ada pilihan lain. Kalau saya nak bawa dia ke alternatif, memang tak ada. Kena tunggu besok pagi. Jadi baik, Datuk. nak saya tunggulah. Melihat kepada alternatif yang disuarakan oleh Menteri Kesihatan YB Dr. Zaliha, yang mana akan ada usaha untuk mengurangkan kesesakan di Jabatan Kecemasan. Macam Datuk sendiri sebagai pakar perunding di Jabatan Kecemasan, apa alternatif ataupun usaha yang boleh dilaksanakan untuk mengurangkan kesesakan dan juga masa menunggu di Jabatan Kecemasan secara ringkasnya, Datuk? Secara ringkasnya saya suka soalan ini kerana benda ni bukan benda baru. Saban tahun, saban dekad dah ada dah. Setiap kali ada pembesar yang datang, ada pemimpin yang baru yang masuk, mereka dapat tahu akan masalah ini. Dan ianya dekat pada rakyat juga kerana mereka banyak rintih keluh. Jadi disebabkan itu mereka mengambil inisiatif untuk melakukan pelbagai perkara. Inisiatif ini harus dilihat secara holistik, iaitu bukan saja menambahkan kesedaran kepada orang yang akan datang berkunjung ke kecemasan, proses-proses logistik, sistem flow di Jabatan Kecemasan itu, dan juga flow-flow lewati daripada kecemasan, iaitu masalah bed. Apabila bed penuh, pasien yang sepatutnya masuk ke ward akan datang ke saya takkan cakap mereka akan menghabiskan masa yang lebih lama di Jabatan Kecemasan. Ini akan menyebabkan sesak. Apabila ini menyebabkan kesesakan, jadi perawatan juga
dan jumlah perawatan yang boleh diberikan pada tahap itu akan juga berkurang. Jadi secara holistiknya kita kena lihat dia punya input, iaitu dari mana datangnya. Mungkin kita kena melihat pembukaan klinik kesihatan itu mungkin lewat pada waktu ke pada hujung minggu semua ataupun alternatif lain. Di Jabatan Kecemasan kita melicinkan ataupun memperbaiki semua sistem flow yang ada dengan individual dan personal penambahan sedikit dan menambahkan skill semua. Dan outputnya iaitu menyediakan bed yang secukupnya, iaitu proses kita discharge. Kadang-kadang kita hospital ni kita discharge lewat, dia kena tunggu lama sebelum dia pulang. Jadi proses-proses ni kalau dibuluk, ataupun mereka boleh mencari alternatif daripada hospital, step down care di luar hospital. Jadi boleh mengosongkan bed itu untuk pasien di Jabatan Kecemasan yang menunggu untuk naik ke atas. Jadi secara holistiknya dari luar di kecemasan, secara hospital dan juga di luar kawasan hospital apabila mereka discharge, ini semua kalau dilihat untuk mereka datang balik kepada hal yang sama. Kadang-kadang mereka ni datang register tak sempat nak tengok sebab tunggu lama, marah, pulang. Tapi lepas sehari pula datang balik lebih kritikal. Jadi yang ini kita nak tangani juga. Jadi kita kena kita berterima kasihlah kerana menteri menjadikan ini sebagai salah satu kenyataan pertama dia untuk melihat overcrowding ini. Di Jabatan Kecemasan, kami memang terharu. Harap beliau bincang dengan semua pakar-pakar yang sedang melakukan ini. Dia harus ada komitmen daripada semua pembesar-pembesar organisasi. Ini bukan masalah Jabatan Kecemasan. Itu kita kena lihat. Ini bukan masalah Jabatan Kecemasan, ini adalah masalah holistik. Jadi semua bila menteri buat lawatan, biasanya apa akan berlaku akan disembahkan dengan data-data yang baik dan bagus. Akan tetapi menteri kena tanya, saya nak tahu waktu menunggu di Jabatan Kecemasan. Saya nak pergi melawat kecemasan waktu kesesakan. Benda-benda ini boleh dijadikan sebagai batu permula, dan terima kasihlah kerana menteri membuat benda ini. Secara holistiknya perlu melihat keseluruhan, bukan sahaja di Jabatan Kecemasan tapi juga di klinik-klinik berdekatan. Input, proses dan juga outputnya. Dan outputnya. Baik, apapun terima kasih kita ucapkan kepada Profesor Madya Dato' M. Rishya Manikam selaku pakar perunding kanan perubatan kecemasan Universiti Malaya Medical Center. Sebenarnya banyak lagi Datuk kita nak kupas, tapi kekangan masa kita. Rancak sebenarnya topik perbincangan kita pada hari ini. Terima kasih banyak doktor. Mungkin kita akan jumpa di lain masa nanti ya. Pasti. Baik, kita nak berhenti rehat seketika. Jangan ke mana-mana, kembali di Apa Khabar Malaysia. Seorang tukang tilik warga negara India mengaku tidak bersalah di Mahkamah Magistrate Bukit Mertajam Rabu lalu atas satu pertuduhan menipu seorang individu melibatkan wang berjumlah RM516,450 dalam kejadian sekitar tahun ini. N. Prakash, 24 tahun, membuat pengakuan itu di hadapan Magistrate Muhammad Haris Muhammad Mazlan selepas pertuduhan dibacakan dalam bahasa Tamil. Prakash didakwa menipu M. Punita dengan memperdayakan wanita itu untuk mempercayai bahawa dia boleh mengubat penyakit dan menerit nasib sehingga mendorong mangsa yang juga penolong pegawai eksekutif LHDN itu menyerahkan wang berjumlah RM516,450 kepadanya. Kesalahan didakwa dilakukan di Lorong Perda Selatan 2, Bandar Perda di sini sekitar Mac hingga Oktober tahun ini, dan kes dikemukakan di bawah Seksyen 420 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman penjara tidak kurang setahun dan maksimum 10 tahun dan sebat, serta juga dikenakan denda jika sabit kesalahan. Mahkamah menetapkan jaminan RM8,000 dengan 2 penjamin tempatan serta syarat tambahan, iaitu perlu menyerahkan pasport kepada mahkamah dan melaporkan diri 2 minggu sekali kepada pegawai penyiasat sehingga kes selesai. Mahkamah juga menetapkan 31 Januari tahun hadapan sebagai tarikh sebutan semula dan serahan dokumen. Itu sahaja dari Pulau Pinang, kembali ke studio.
Kembali bersama kami di Apa Khabar Malaysia. Mungkin masa yang anda tunggu-tunggu bercakap tentang penjagaan rambut ni sebenarnya. Perempuan ni memang sangat titik beratkan tentang penjagaan rambut tau. Sebab kalau rambut ni dia salah satu aset yang memberi keyakinan kepada wanita itu sendiri untuk berada di hadapan orang. Khususnya kejaya sebagai pengacara macam kita-kita ni lah. Bukan saja wanita, lelaki pun sekarang dah pandai menjaga kesihatan maupun penjagaan rambut itu sendiri. Bercakap pasal produk penjagaan rambut itu sendiri, sebenarnya hari ini kami bawakan kepada anda seperti yang saya katakan di awal tadi, kita nak bercerita dan nak berkongsi sama tentang pengalaman jatuh bangun seorang usahawan yang akhirnya berjaya membina empire sendiri menerusi perniagaan penjagaan rambut itu sendiri. Boleh kata jutawan jugalah. Yes. Okey, tentunya di studio hari ini kita perkenalkan, kita ada Puan Fida Ramli selaku pengasas Hits Professional Paris. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa pagi ini. Biasanya bab-bab rambut ni perempuan memang suka sangat kan. Silalah Cik. Silalah. Tapi kita nak sentuh tentang produk, kita nak bercerita tentang siapa Fida Ramli itu sendiri sebelum bergelar sebagai seorang usahawan. Apa yang dilakukan oleh Fida sendiri? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Fida bermula bekerja sebenarnya pada umur 16 tahun. Fida sekolah tak tinggi. Fida belajar diploma in culinary art sebenarnya. Jauh beza dia. So dekat tinggi lah tu, mana ada belajar tak tinggi sampai diploma tu tinggi. Bawah diploma sebenarnya sijil 3. Okey. So Fida dah mula bekerja daripada umur 16 tahun, part timer kerja hotel. So sebelum Fida start berniaga, Fida memang bekerja hotelier. So sehinggalah Fida jadi sales manager dekat hotel. Waktu tu alhamdulillah bergaji 5,000 time tu. So tapi di samping tu Fida bukan keluarga yang senang. So Fida mulakan bisnes, side business lah. So Fida pernah sampai 5 job sebenarnya Fida buat. So Fida bekerja sebagai pekerja biasa. So yang kedua Fida buat online business. Yang ketiga Fida buat makeup artist juga weekend. So yang keempat Fida memasak. Fida ada buat side business buat daging hitam. Fida masak 12 jam, kadang-kadang sampai ada yang hitam. Dan yang kelima sebagai seorang ibu lah. So Fida hantar anak daripada Balakong ke Gombak, patah balik ke KL. So Fida buat 5 kerja waktu sebelum Fida buat full time business. Sehinggalah Fida berhenti kerja pada 2019, sebulan sebelum kita PKP. Start daripada tu barulah Fida full time business. Alhamdulillah time tu. Baru memilih kejaya sebagai usahawan. Kalau melihat Pak tu perempuan boleh buat semua benda tau. Jangan. Ada tembak hari ni, ada tembak. Okey. Melihat kepada biodata Fida, salah satu pencetus untuk Fida menceburkan diri dalam bidang perniagaan adalah semasa dengan tunang dulu sebelum nak kahwin. So menceburkan diri dalam bisnes bersama dengan suami. Dalam perniagaan. So apa sebenarnya yang menggerakkan Fida dan juga suami untuk bersama-sama membangunkan empire ni? Okey, sebenarnya macam Fida cakap, Fida bukan orang senang. Mak Fida cuma suri rumah tangga dan juga jahit baju saja. Abah Fida seorang office boy. So Fida tak pernah diajar untuk you nak apa, beli sendiri. So kalau nak telefon ke, nak apa semua beli sendiri. That's why Fida bekerja sebagai part time daripada umur 16 tahun. So dari situ Fida dah start business. So waktu nak kahwin pula, of course lah nak kahwin banyak nak pakai duit. So bila nak banyak nak pakai duit ni, Fida mulalah cari side income dengan buat jadi makeup artist. So sebulan kita beli satu barang hantaran. Sebulan kita beli satu barang hantaran. Macam tu. Untuk kita cover kita punya costing. So dari situlah. So Fida dulu buat bisnes sendiri. Online business semua. Husband masih bekerja. Sampailah dia totally dengan Fida waktu tahun lepas. Tahun lepas baru dia start berhenti kerja selepas Fida kena scam sampai 200,000. Sebab kita Fida bila bisnes alhamdulillah semakin bagus sampai Fida terlupa untuk kita
kita tengok akaun kita tu, so start pada situ, Fida ajak husband untuk sama-sama naikkan Fida Ramli Legacy ni supaya kita dapat bantu orang lebih ramai, and of course company kita pun orang kata lebih teratur sebab dia sangat bagus bahagian operation side, Fida bahagian marketing lah. So start daripada situlah yang Fida dengan husband sama-sama naikkan. So bermulanya 2019 Fida seorang-seorang, 2020 Fida masih lagi seorang-seorang, yang 2021 baru start Fida dengan husband, and alhamdulillah Fida dah ada office, lepas tu Fida ada 2 butik, satu dekat Sabah, satu dekat Gombak, dan juga Fida ada seramai 4,000 orang ejen sekarang. Alhamdulillah. Kita percaya setiap apa pun yang kita lakukan selain pada dorongan daripada pihak keluarga dan orang tersayang, sebenarnya apa yang membuka mata Fida untuk terus berusaha ataupun meneruskan perniagaan sampai sekarang? Saya percaya pastinya ada titik hitam yang berlaku yang membuatkan Fida tersedar untuk bangkit dan terus berusaha untuk menjalankan perniagaan ni. Okay, first macam Fida cakap lah, Fida bukan orang senang. Fida yang jaga mak abah memang duduk dengan Fida. Fida fikir apa-apa jadi, emergency ke, apa-apa susah nanti, at least Fida ada untuk bantu. So yang kedua, of course kalau nampak Fida ni sumbing bibir. So Fida fikir kalau dulu terlalu ramai orang yang ejek sampai rasa down, menjatuhkan Fida, rasa tak confident. So sampailah satu masa tu bila kita dah makin besar, ramai orang yang support, ramai orang yang sayang. So Fida terfikir macam macam mana orang yang sama sumbing dengan Fida. So kalau Fida keluar, Fida fikir Fida cuba keluar, so at least orang yang sumbing macam Fida dia keluar juga. Dia akan lebih confident. Sampailah Fida ada satu impian, Fida cakap okay, one day aku nak billboard ada muka aku. So that orang yang sumbing kat luar sana, kau tengok aku pun sumbing, kau pun sumbing, kenapa kau kena malu? Nampak muka aku ada kat situ. And alhamdulillah tahun ni juga Fida berjaya ada 11 billboard di Kelang Valley. Alhamdulillah. Kalau nampak saya tak adalah, tak mampu kita. Kita ambil lah aura orang yang berjaya. Kan tahun lepas ni. Okey, mungkin sebagai titik tolak, kenapa memilih, kita tahu sekarang ni banyak produk yang membanjiri pasaran. Kenapa memilih produk penjagaan rambut di sini? Sebab kita tahu kadang-kadang produk penjagaan rambut ni bukan hari-hari kita nak pakai, bukan hari kita nak guna. So bagaimana pandangan Fida, kenapa memilih untuk produk penjagaan rambut? Okay, first penjagaan rambut ni produk yang essential sebenarnya. Hari-hari orang pakai. Mungkin kita cuci rambut 2 hari sekali, tapi kita ada orang lain yang pakai. And dia ada bukan perempuan je. Kalau saya bawa produk skincare lah konon kan, kebanyakan perempuan yang pakai. Tapi kalau produk rambut, lelaki boleh pakai, perempuan boleh pakai, anak-anak boleh pakai, makcik, abang, tua, muda, semua pakai. Semua nak jaga rambut. So that's why bila kita buat produk yang orang pakai hari-hari, pengguna tu menggunakan hari-hari, so insya-Allah produk tu akan jalan and dia berjaya. Kalau tak, Fida tak berjaya buat sampai 22 juta sale tahun lepas. Alhamdulillah. And Fida dah ada 11 orang jutawan, and Fida dah ada 8 orang yang buka kedai atau salon. Alhamdulillah, bersama-sama dengan Fida. Itu dia. Kan kita ingatkan tak adalah sale produk penjagaan rambut. Ialah bukan orang beli setiap hari, tapi orang guna, pakai setiap hari. Itulah strategi marketing dekat situ kena. Okey. Fida, sumbing kalau dulunya macam zaman kita membesar merupakan satu kelemahan yang orang tengok untuk dijadikan satu pin attack untuk ejek kita punya kelemahan. Mungkin Fida ada positive vibe ataupun satu tips positif yang Fida ada kongsi sebelum-sebelum ni, sebab ada juga dalam video Fida kongsi mana tips untuk kekal positif. Sebab menjadi seorang yang ada sumbing ni bukan satu perjalanan yang mudah. Jadi mungkin ada tips untuk mereka di luar sana yang mengalami situasi yang sama. Bagaimana untuk kekal positif menghadapi situasi begitu? Fida selalu cakap diri Fida, macam mana-mana pun kau forever sumbing. Tak boleh nak buat apa. So apa yang kau perlu buat, kau kena confident je. Kita memang kena confident sebab untuk pasar permulaan daripada kecil sampai sekarang pun akan ada sahaja orang yang ejek, terutama lelaki lah. Minta maaf sebab Fida sangat takut nak berjumpa lelaki, terutama kumpulan lelaki time sekolah. Confirm kena ejek. Memang confirm kena ejek. Tapi Fida selalu fikir positive side yang mana ada orang lagi sayang kat aku. Even
keluarga Fida pun sangat support. Mak Fida tak pernah pun cakap kau bukan anak aku ke, tak support ke, tak pernah langsung. Alhamdulillah Mak Fida dengan Abah Fida sangat support. Kakak Fida sangat support. Kakak Fida dia dengar orang reject Fida, dia sepak je. So sama juga, and alhamdulillah suami Fida terima Fida seadanya. Even sebelum ni pun Fida pernahlah berkawan-kawan kan, even ada je yang orang kata bakal mentua tak jadi, tak terima Fida pun. Dia kata sebab takut anak pula kena sumbing juga, takut keturunan ke apa kan. Tapi alhamdulillah anak Fida ada 2 orang lelaki, tak sumbing pun, sangat handsome, comel. Alhamdulillah. And keluarga mentua Fida pun sangat terima Fida. Fida punya terutama husband lah, tak pernah pun cakap tak baik ke, tak cantik ke, tak pernah. Alhamdulillah tak pernah bangkitlah isu sumbing ni. So disebabkan benda-benda macam ni lah buatkan Fida lebih confident. Kenapa kita nak fikir orang lain kalau kita ada dah orang yang lebih sayang kita. Itu je yang Fida fikir. Okey, kita tolak tepi isu kelemahan ni. Kita nak share je isu-isu yang best. Contohnya kejaya Fida Empire ini bagaimana boleh berkembang maju, dan tips perniagaan daripada Fida Ramli sendiri. Tapi kita nak berhenti rehat seketika, kembali di Apa Khabar Malaysia. Baik, bertemu kembali. Tadi kita dah dengar sedikit perkongsian mengenai bagaimana jatuh bangkit Fida Ramli dalam perniagaannya. Dan sekarang kita nak bersama dengan beliau. Kita nak tanya salah satu kejayaan Fida Ramli dalam perniagaan. Sudah pastinya strategi marketing tu. Mungkin ada beberapa strategi ataupun perancangan yang Fida boleh kongsikan bagaimana untuk mengembangkan lagi bisnes, terutamanya kepada mereka SME, terutamanya di luar sana, untuk mengembangkan lagi perniagaan mereka. Okey, sebenarnya bukan mudah. Bisnes ni bukan dunia yang mudah. Sangat banyak challenge, ada di atas, ada di bawah, terutama emosi. Orang-orang yang macam kita ni memang kena sayang diri, memang kena jaga diri, kena sentiasa positif. Sebab memang akan ada satu masa kita really dekat atas, tapi ada sampai satu masa kita memang kat bawah. So macam mana kita nak bersedia bila kita dekat bawah? Dekat atas of course kita memang gembira je, happy je. Tapi kalau kita dekat bawah tu yang kita paling kena bersedia. Terutamanya macam sekarang, macam Fida pun sentiasa diuji. Orang kata diuji dengan emosi ni satu benda yang berbeza. Bila emosi kita diuji, segala benda efek. Sel tak ada, kita jadi down, kita jadi malas. So benda pertama yang kena buat adalah sayang diri kita sendiri. Ingat balik punca sebab apa kita nak berniaga. Kita nak ikut orang ataupun kita memang nak cari duit untuk tambah kita punya side income. So kalau betul kita memang cari duit untuk diri kita, untuk bayar komitmen kita, maksudnya kita kena fokus dengan yang itulah. So just fokus dengan apa yang kita nak, apa yang kita buat. So dari situlah orang kata abaikan apa benda yang negatif kat luar sana. InsyaAllah kita akan terus kekal naik sama. Mentor Fida dalam industri perniagaan, siapakah dia yang dijadikan mentor tu? Fida jadikan Tan Sri Vincent Tan sebenarnya. Sebab dia bukan ada satu bisnes, ada banyak bisnes kan. So Fida punya target adalah Fida akan jadi macam Tan Sri Vincent Tan one day. Gitu. Doakan Fida lah. Bukan hanya dari segi haircare, insyaAllah mungkin Fida akan ada dari segi servis ataupun F&B side. Itulah impian Fida. Fida dah atur apa strategi company kita selama 10 tahun dan seterusnya. Bukan hanya untuk Fida, Fida juga nak staff-staff Fida jadi impian Fida lah, nak diorang pun jadi orang yang berjaya, boleh jadi CEO, director dekat kita punya company juga. And of course Fida punya usahawan, Fida ada 4,000, almost 4,000 orang agent. So Fida yang nak diorang pun sama-sama berjaya dengan Fida, insyaAllah. InsyaAllah. Dan saya percaya sebenarnya sebagai seorang usahawan yang berjaya kan, pengurusan perniagaan tu sangat penting. Tapi pada Fida sekarang ni dah tak menjadi masalah. Tapi itulah titik tolak sebenarnya dalam perniagaan. Memang sangat penting. Mungkin nak koreklah sedikit rahsia ataupun tips asas kepada mereka yang baru nak berjinak dalam dunia perniagaan ni. Pentingnya pengurusan perniagaan dalam sesebuah company ataupun syarikat. Okey.
first, macam mana-mana pun kita kena ada leader atau guru. Fida ada guru yang ajar Fida bisnes, sebab kita ni tak tahu kita punya market keliling. Kadang-kadang kita perlukan guru-guru, mentor-mentor kita untuk guide kita. Sebab ada setengah orang kata tak perlu guru bisnes, jual air liur je. Tidak, sebenarnya tak perlu ambil kelas, kita perlu. Sebab dulu Fida malah belajar kan. So bila Fida dalam dunia bisnes, bila Fida belajar dengan guru-guru Fida, alhamdulillah sebenarnya dengan guru, sebab kita dah busy dengan bisnes kita. So macam mana kita nak tengok market perniagaan dekat luar. So guru-guru kita ni lah yang akan guide, sebab diorang akan kumpulkan segala data and everything, and dia akan bagi tahu apa benda marketing, apa benda yang tengah trend sekarang untuk kita follow benda tu. That's why lah kita perlukan juga guru bisnes kita. Macam mana kita berniaga? Berniagalah dengan ilmu, orang kata, bukan main bantai saja untuk kita kekal dekat satu bisnes. Tak ada istilah meniaga cara cowboy tak ada ilmu pengetahuan sekarang, walaupun nak menjalankan ataupun nak membuka sekecil-kecil perniagaan. Itu dia, kita dapat tengok bagaimana bermulanya Fida dalam dunia perniagaan itu sendiri. Kalau kita tengok suasana perniagaan dulu, kita nak bandingkan dengan dulu, jauh lebih berbeza dengan sekarang. Kalau dulu masih lagi orang menjalankan jual beli ni dari meja ke meja kan, tapi sekarang dah banyak platform ataupun dah cara lain untuk menguruskan perniagaan. Contohnya perniagaan secara atas talian. Bagaimana pula dengan Fida? Adakah masih lagi suka dengan cara lama ataupun dah ada dalam trend sekarang? Fida ada cara lama dan juga trend sekarang. Selagi ada lubang buat duit, kita buat. Fida, selagi kita bertenaga, buatlah. Carilah duit tu. Kadang-kadang orang cakap, oh sibuk cari duit dunia. Tidak, sebab kita perlukan duit. And memang orang kata duit bukan segalanya, tapi kita perlukan duit untuk kita pastikan kita berjaya semua dunia akhirat. That's why bila kita berniaga pun satu dengan niat, dengan hati yang betul. Kalau kita ikhlas, kalau kita betul-betul sungguh-sungguh, kita bisnes ni sebab kita nak bantu, kita nak bahagikan mak abah. So benda itulah yang akan bawa kita sehingga ke hari ini. Yang penting niat. Benda yang paling pertama Fida belajar adalah niat bila kita berniaga. Kalau kita berniaga dengan cara yang betul, kita ikut sunnah Nabi betul-betul, insya-Allah Fida percaya rezeki kita tu tak akan pernah putus, walaupun sekejap kita ke atas, sekejap kita kat bawah. Saya suka niat tu kena betul, niat penting. Kesinambungan daripada niat, macam Fida kata tadi, niat Fida membuat perniagaan ni salah satunya untuk bantu juga ejen-ejen yang di bawah Fida, ada kurang 4,000 orang. Macam mana Fida Legacy ni boleh membantu 4,000 di bawah Fida ni? Okey, Fida memang ada bagi kelas. Kita setiap kadang-kadang sebulan 2 kali ataupun 3 kali kita memang akan ada kelas. Lepas tu kita ada offline kelas, kita ada dinner. Dan segala ilmu kita akan ajar. Ilmu bisnes semua kita memang akan ajar step by step. Fida tak tinggalkan diorang, insya-Allah. Macam mana Fida touch diorang pun insya-Allah sama. Yang penting itulah niat kita kena betul lah, bukan fikir duit semata-mata, nak kaya je semata-mata. Sebab waktu Fida mula-mula bisnes dulu, kita tak tahu bila kita bantu orang kita akan jadi lebih kaya. Kita tak payah cari duit pun sebenarnya. Tapi bila guru Fida cakap berniaga, tolong orang dulu, duit akan datang sendiri kat kita. So benda ni lah yang Fida buat sekarang. Fida niat, Fida bantu ejen Fida, Fida bahagikan keluarga Fida. Alhamdulillah benda tu akan datang. Orang kata kekayaan tu akan datang sendiri. Fida tak pernah ada cash reserve sebelum ni, zero. Gaji habis. So far alhamdulillah okey. Dah boleh uruskan akaun dengan baik. Biasalah kita perempuan kan, kadang-kadang kita terkeluar daripada landasan bila pegang duit banyak tu. Kita ada nafsu tu. Saya faham. Rasanya hari ni ada ada dinding Okey, banyak cerita gembira daripada Fida orang berjaya yang dapat kita jadikan panduan sebenarnya, dan saya pun pernah juga terbaca Fida pernah memegang ataupun perniagaan berjaya mencapai target sampai 22 juta seperti yang Fida katakan tadi. Kita nak tengok sisi yang jatuh satu ketika dulu. Mungkin Fida boleh kongsikan bersama yang mana mengingatkan Fida sampai ke hari ini. Okey, first satu, Fida pernah kena scam 200,000. Okay. Yang tu sebab kita ingat dia agent, dia bagi slip payment yang betul. Rupa-rupanya tidak.
Okey. So 200,000 tu memang kita ni macam nak gila kan cari kan. So benda tu lah buat Fida tak lupa. Yang kedua adalah emosi. Fida tahun ni paling sangat diuji dengan emosi. Kadang-kadang emosi kita bukannya dari segi orang keliling kita, sama juga dengan diri. Kita fight untuk diri kita macam tu. So sampailah satu masa bila Fida diuji dengan Fida kadang-kadang overthinking, selalu fikir pasal orang. Kita tak boleh nak puaskan hati semua orang sebenarnya. Macam mana-mana pun kita kena sayang diri kita dulu, baru kita boleh puaskan hati orang. Sebab kalau kita tak happy, kita memang tak jadi apa. Pernah sampai Fida masuk hospital. Fida tak pernah masuk hospital lah, tapi disebabkan kita terlalu stres. Memang bisnes ni, kita ni bayangkan kita tidur pun sebenarnya kita tengah bekerja. So kita tak cukup tidur, kita tak cukup rehat sampai stres. So sampailah waktu tu, sampailah Fida doa, Fida cakap panggillah Fida pergi umrah. Fida bukan orang yang pandai agama sama macam husband Fida, tapi alhamdulillah Allah tu panggil. Fida pun baru pulang juga daripada umrah. Dari situ Fida dapat ketenangan. Dari situ juga Fida belajar macam mana kisah Nabi kita. Macam itulah yang Fida akan cuba apply. Macam contoh macam Nabi kita kan, dia berdakwah secara diam-diam selama 3 tahun. So Fida bisnes tahun ni tahun ketiga. Tahun depan adalah tahun keempat. Nabi kita dia berbisnes, dia berdakwah secara lantang pada tahun keempat. So sama Fida just nak orang kata compare untuk biar Fida kuat berjuang, orang kata kan. So sama juga kita secara lembut dalam 3 tahun ni. Kita bukannya kita cara keras tahun keempat, maksudnya kita lebih lantang, kita akan lebih ke depan tahun depan. So insyaAllah pada 2023 dengan semangat yang baru, dengan kekuatan yang Allah bagi dekat Fida, tahun 2023 kita akan jadi lebih kuat dan lebih strong. So setiap segala ujian, pengalaman yang kita hadap pada tahun 2022 ataupun sewaktu kita jatuh, sewaktu kita down, satu benda je yang kita kena buat adalah kita kena kuat. Nak tak nak kena ingat komitmen kita siapa nak bayar, hutang kita siapa nak bayar. So stop untuk fikir pasal orang lain, kita fikir pasal keluarga kita, macam mana nak bahagikan parent kita yang kita tak tahu berapa lama lagi. And of course dengan orang kata teruskan buatlah supaya maintain sampai membantu ramai orang lagi dan mereka yang memerlukan sebenarnya. Ada sikit je masa lagi mungkin sikit. Okey Fida, sebagai kata-kata penutup, mungkin ada doa ataupun mereka menjadi inspirasi selain daripada mak ayah, doa daripada ahli keluarga, siapa lagi yang menjadi inspirasi pada Fida untuk meneruskan perjuangan dalam membantu insan di luar sana? Dan sikit lagi macam mana nak menyertai keluarga Fida sendiri? Boleh. Of course selain daripada mak abah semua, ejen-ejen Fida diorang sangat kuat. Kita kadang-kadang kita rasa kita paling susah dulu. Fida pernah duduk flat sampai tak ada api, tak ada elektrik kan. Kita share dengan orang. So tapi sebenarnya Fida ada ejen-ejen yang lagi teruk. Sakit kanser, leukemia, anak yatim piatu. So benda tu buat Fida kuat. Fida semangat, and of course Fida nak diorang kuat juga. Sebab bila diorang tengok kita kuat, diorang pun akan automatik jadi kuat sebenarnya. Bila dia tengok kita lemah, sebenarnya diorang pun akan automatik lemah. So that's why Fida sentiasa kuat. Selain family yang mendoakan, yang buat Fida kuat, ejen-ejen Fida, even yang bawah, yang paling bawah sekali, even dropship tu pun adalah semangat untuk Fida lebih kuat, lebih strong. So insyaAllah kalau siapa-siapa yang join Fida memang akan bantu dia sampai dia berjaya. Fida cuma bantu apa yang patut, tapi macam mana usaha pun dia yang kena usaha sendiri. Yes, you usaha banyak, you dapat banyak. You usaha sikit, you dapat sikit. Apa benda pun rezeki kita ni daripada Allah. So yang penting usaha kita tu yang kena betulkan niat. Itu je. Niat dulu nombor satu. Betul. Sekarang nak cari income duduk rumah pun boleh. Dapat macam mana pendapatan sendiri tau. Okey, baik. Kita sebenarnya tak punya banyak masa. Terima kasih banyak Fida. Sebenarnya terpaku sekejap banyaknya cerita best yang boleh kita jadikan inspirasi dan juga panduan untuk anda mungkin nak memulakan sekecil-kecil perniagaan. Ambil sedikit tips daripada Fida kongsikan tadi. Sudah pastinya ini memberi satu berita gembira. Kalau ada produk, lagi chat gembira. Tapi apapun kita dah kekangan masa. Jadi insyaAllah kita akan berjumpa esok bersama rakan tugas yang lain dengan topik yang lebih menarik. Daripada hari ini chat kita dah selesai. Terima kasih kepada Fida dan terima kasih kepada anda yang setia bersama kita dari jam 9 hingga 10.
Untuk itu kita selesai pada hari ini. Saya Izu Yusof. Ya, saya Cedi undurkan diri. Assalamualaikum. Bye-bye. Senyum segar di pagi hari, terus bangkit yakin berdiri.